Dalam pada itu, seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini dikesan mengalami kesihatan mental sepanjang tahun lalu. Angka itu berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Hampir 500,000 rakyat Malaysia pernah mengalami simptom kemurungan atau gangguan mental sekitar tahun 2019. Berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS itu, angka Zalidah turut memaklumkan kes kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun meningkat hampir 3 kali ganda. Ia menekuk daripada 11% pada 1996 kepada 29% pada 2015 dan turut melibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun ke atas. Manakala 12% kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 15 tahun didapati mengalami kesihatan mental pada tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Ahmad Saini. Nombor metrik saya 225235. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu kesihatan mental. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kesihatan mental merupakan situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Hal ini kerana kesihatan mental memberikan satu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Ahmad Saini. Nombor metrik saya 225235 dan saya merupakan pelajar daripada program Bachelor Counselling dengan kepujian. Hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu kesihatan mental. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kesihatan mental adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental terbahagi kepada dua, iaitu kesihatan mental yang baik dan kesihatan mental yang buruk. Kesihatan mental yang baik dikaitkan dengan keupayaan seorang untuk menjalani, menghargai dan menikmati hidup dalam cara yang positif, produktif dan seimbang. Namun individu dengan kesihatan mental yang baik juga tidak dapat lari daripada stres, tetapi mereka berupaya untuk menangani stres dan cabaran lain yang timbul dalam kehidupan. Bagi individu yang mengalami kesihatan mental yang buruk pula, mungkin mendapati diri mereka tidak dapat menangani stres, kesakitan ataupun masalah lain. Kesihatan mental yang buruk dan berpanjangan yang tidak ditangani boleh menyebabkan seseorang mengalami penyakit mental. Di samping itu, penyakit mental juga boleh mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Namun hari ini, penekanan kita diberikan kepada kesihatan mental yang buruk. Jadi ada beberapa isu yang sering berlaku dengan tahap kesihatan mental yang buruk. Antara faktor ataupun isu yang sering berlaku adalah kesihatan mental sendiri dipandang ringan oleh pelbagai pihak. Mengapa pelbagai pihak memandang enteng isu kesihatan mental ini? Yang pertama sekali, ada segelintir ataupun stigma yang menunjukkan bahawa kesihatan mental ini boleh diuruskan sendiri oleh individu itu sendiri, kerana mereka percaya bahawa isu ini adalah isu dalaman yang tak perlu dibantu oleh pelbagai pihak. Yang kedua pula, ada setengah pihak yang percaya hal ini adalah membuang masa, kerana mereka fikir jika dilayankan ataupun diambil kisah terlampau banyak akan memberi padah yang buruk mungkin kepada individu dan orang yang mengambil kisah tentang diri orang lain. Yang kedua adalah yang ketiga adalah sikap tidak peduli terhadap orang lain. Hal ini kerana mereka juga percaya bahawa jika mereka terlampau peduli atau kisah tentang orang lain, perkara ini adalah tidak bagus kerana mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sahaja. Faktor yang kedua adalah kurang tenaga kerja profesional untuk mengatasi isu masalah mental. Saya di sini percaya sektor kesihatan pada hari ini yang mementingkan kesihatan mental tidak terbuka luas seperti kesihatan klinikal. Hal ini kerana jika kita lihat di peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya, kesihatan klinikal lebih ditekankan daripada sektor kesihatan mental. Daripada bidang kaunseling, psikologi dan sebagainya amat kurang ditekankan di sektor Malaysia, terutamanya di syarikat-syarikat yang mementingkan HR, yang menyebabkan isu kesihatan mental ini tidak diintervensi daripada awal. Kesihatan mental yang buruk juga membawa pada kesan-kesan yang tertentu, terutamanya pada individu itu sendiri yang berkait dengan dalaman dan sebagainya.
Antara kesan kesihatan mental yang buruk adalah yang pertama sekali mengurangkan produktiviti pekerja. Produktiviti pekerja akan terjejas kerana kesihatan mental mereka yang buruk. Mereka merasakan bahawa mereka tidak mampu ataupun menguruskan masa mereka dengan baik atau menguruskan stres, menyebabkan kerja-kerja mereka yang perlu disiapkan ataupun penyelesaian masalah yang mereka perlu lakukan akan terbatas dan tidak mampu diselesaikan. Yang kedua pula, kesihatan mental yang buruk akan mengurangkan keyakinan diri. Hal ini kerana keyakinan diri yang baik adalah datang daripada pengurusan diri dan juga stres yang baik. Pengurusan stres ataupun pengurusan diri yang buruk akan mengurangkan keyakinan diri seseorang individu kerana individu akan berasa tidak yakin ataupun tidak mampu untuk berkomunikasi dengan perasaan diri mereka yang tidak terurus. Yang ketiga adalah meningkatkan kadar bunuh diri. Ada laporan Jun tahun 2023 menunjukkan angka bunuh diri meningkat 3 kali ganda berbanding tahun 2022. Hal ini kerana kadar kesihatan mental yang buruk yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang disebabkan pelbagai faktor menyebabkan kadar bunuh diri di Malaysia meningkat dengan sangat tinggi. Namun, ada beberapa cara bagi mengatasi kadar kesihatan mental yang buruk. Yang pertama sekali adalah daripada sokongan sosial individu itu sendiri. Sokongan sosial ini meliputi daripada keluarga, rakan-rakan dan juga persetaraan kerja yang baik. Sokongan sosial yang padu dapat memberi seorang individu itu merasa diambil peduli dan mereka akan rasa terurus dan merasa kasih sayang daripada persekitaran sosial mereka. Yang kedua adalah intervensi awal. Intervensi awal terutamanya di tempat kerja yang mendiagnose pekerja-pekerja mereka yang punya kadar kesihatan mental yang buruk akan mendapat intervensi awal dan mereka dapat mencegah kadar kesihatan mental yang buruk pada seorang individu itu dengan lebih awal. Hal ini menjadi langkah pencegahan yang baik kerana mereka akan menjadi pemula untuk memberhenti atau mencegah kadar kesihatan buruk dalam kalangan pekerja ataupun rakan-rakan. Yang kedua adalah program psikososial. Program psikososial yang dibuat daripada pihak kerajaan dan juga tempat kerja sendiri dapat membantu pekerja-pekerja ataupun rakyat yang merasakan kesusahan, terutamanya apabila mereka dilanda sebarang bencana. Contohnya, dalam tahun 2017, program psikososial yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia kepada mangsa Banjar Kelantan membantu mengurangkan kadar kemurungan dalam kalangan rakyat Kelantan itu sendiri. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Semoga kita sentiasa ambil peduli dan sentiasa bertanya.